Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Taala, serta jangan lupa selawat kepada Rasulullah, baginda Rasulullah kita. Hari ni Allah bagi Umi peluang untuk berkongsi lagi satu menu sempena birthday Walid sebenarnya. Hari ni birthday Walid, jadi Walid dah lama dah minta, daripada hari raya hari tu ada buat sekali. Jadi Walid minta buat lemang. Bukan Walid minta untuk hari ni tau, Walid dah minta lama. Jadi untuk birthday dia Umi buat lah lemang. Jadi hari ni kita tengok lemang di perantauan. Okey, kat sini ni tak adalah buluh apa segala bagai yang macam lemang dekat Kijal ke Maman tu. Kita buat sekadar ala kadar yang mampu dekat dekat perantauan ni. Jom kita tengok dia punya bahan-bahan dia. Okey, bahan-bahannya adalah pulut pulut. Beras pulut ni yang Umi dah basuh dah tadi. Lebih kurang dalam 7 cawan tadi. Yang kemudian santan tin. Dekat sini tak ada santan macam yang Umi bagi tahu sebelum ni. So ni santan tin dan gula. Umi guna gula dan garam. Ni garam ni garam bukit ni. Garam sihat. Okey, lepas tu minyak serta daun pisang. Daun pisang ni color macam ni. Okey, dah color macam ni sebab dekat sini dia orang jual frozen. Dia jual frozen, jadi macam ni lah. Jadi kita pakai cawan kertas. Lepas tu pengukus ni Umi reka je dengan periuk induction cooker sebab tak ada pengukus yang sesuai dengan induction cooker. So kita pakai campur-campur lah. Kita buat macam ni. Air dan pengukus lah. Okey. Okey, nanti kita buat. Pertamanya Umi akan masukkan santan dalam beras pulut ni. Gaul dulu. Kemudian Umi nak campur garam ke dalam santan ni. Campur garam. Garam ni adalah garam bukit tau. Umi gunakan garam bukit. Boleh je nak pakai garam biasa lah, yang biasanya. Lepas tu kemudian gula. Gula. Kenapa Umi bubuh gula ni? Sebabnya santan dekat sini tak sama lah macam santan yang memang fresh tu. Jadi Umi bubuh gula sikit dan kemudian Umi bubuh minyak. Boleh je tak bubuh minyak pun kalau santan yang betul-betul, sebab dia akan keluarkan minyak daripada santan tu kan. Tapi sebab santan ni tak berapa lah macam santan dekat Malaysia tu. Dia pun kurang lemak, manis dia kurang sikit. Jadi kita pakai berminyak sikit. Okey. Tu kita gaul. Gaul sampai rata dulu. Ini nampaknya dah sebati dah dia punya gula, garam dan segala bagai yang ada santan dengan pulut ni. So sekarang ni Umi nak masukkan pulut ni ke dalam bekas cawan ni. Sementara Umi nak letakkan dalam cawan ni, Umi panaskan dulu air. Kita panaskan sementara Umi letak. Kita buka lah, senang. Kita buka. So cara dia, kita masukkan je. Kita masukkan je ni. Kita masukkan. Kita jangan masukkan penuh. Kita masukkan setengah macam tu. Kemudian kita ambil santan. Santan. Kita masukkan santan. Masukkan santan. Okey. Macam tu.
Okey. Dan kemudian kita akan letakkan dalam pengukus. Dan kita buatlah sampai siap kita punya ni. Semua yang cup yang kita ada ni. Biasanya Umi buat time orang kata time raya, time special day lah. Macam hari ni Umi buat ni, Umi sebenarnya nak buat majlis kesyukuran untuk Walid bersama dengan pelajar Asharif. Biasanya sebelum-sebelum ni Umi buat prank. Buat prank lah dekat Walid. Biasalah Umi nakal sikit. Tapi tahun ni sebenarnya setelah pindah dekat Masjid Azhar ni apa semua segala bagai dengan kita apa yang kita belajar apa semua segala bagai. So Umi rasa tak patutlah Umi buat prank lagi. Walid pun dah orang kata dah berumur lah. Walaupun dia masih nakal tapi dia dah berumur. So kena kita nak buat majlis kesyukuran. Yang mana majlis kesyukuran tu nak berterima kasih kepada Allah Ta'ala ni kerana sampai dah hampir berapa puluh tahun dah Allah bagi nikmat kepada kita. Pada Walid ni bersyukur dapat membesarkan anak. Anak pun dah besar-besar semua. Dah pandai-pandai jadi nak bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Allah ni insya-Allah buat majlis bukan lemang je sebenarnya. Ada rendang, ada apa semuanya. Untuk video ni Umi buat orang kata buat lemang lah. Untuk tunjuk untuk share dekat korang. Alang-alang nak buat tu, so boleh sekali lalu je. Buat lemang dengan buat sikit, ada buat kek. Macam tu lah. Dengan bersama pelajar insya-Allah malam ni Umi akan buat ni lah, buat majlis kesyukuran. So sebenarnya kalau ikutkan dalam sepanjang ni adalah kisah-kisah prank-prank Umi yang Umi tak dapat nak lupakan. Korang pun mesti ada benda-benda yang korang tak boleh nak lupakan. Tapi antara benda yang Umi tak boleh nak lupakan dalam hidup Umi ni iaitu prank ni lah. Hari tu masa first yang Umi tak boleh lupa. Masa tu Aina Sarah kecil. First time Umi jumpa Aina Sarah. Dalam umur 9 ke 8 tahun macam tu. Masa tu. So dia datang kat Umi. Umi pun sebenarnya hari tu kebetulan birthday, cuti sekolah Dia duduk dengan Umi dengan Walid. So Umi pergi kerja. Tapi sebenarnya Umi dah plan dah dengan Fatihah. Yang mana Umi nak sambut birthday dia tapi Umi tak cakap kat dia. Malah masa hari birthday dia tu kita buat tak tahu je. Kita buat dono je. Lepas tu kita tengoklah dia. Walid tak sampai hati. Walid ni masya-Allah nampak je muka garang. Tapi sebenarnya dia tak sampai hati tengok anak dia sedih. Jadi dia selalu cakap, janganlah buat macam tu Kak Aina. Kesian dah tengok Aina sedih tu. Janganlah buat macam tu. Jadi hari tu Umi pun buat tak tahulah. Tapi sebenarnya tengah prepare kek apa segala bagai kat belakang. Masa tu Safia kecil lagi. Jadi masa tu Umi pun, Aina pun cakap, nak telefon mama lah. Sebabnya kata mak saudara dia nak buat kek untuk dia. Dia dah sedih-sedih lah. Lepas tu kita orang ni tengah prepare kek Sekali Safia ni dia pecahkan rahsia. Nampak nampak kek lah. Terus Aina Sarah senyum-senyum. Sebab rupa-rupanya orang tak lupa birthday dia. Macam tu lah. Lepas tu yang kedua ada satu lagi. Yang ni dahsyat lah. Prank ni. Umi pun rasa kesian. Kesian orang yang melaksanakan tu. Sebab apa? Masa tu birthday Walid. Walid ni memang garang lah masa dekat Asharif dulu. Dia memang masa dia betul-betul ambil betul-betul dia memang 100% memang ambil tahu pasal Asharif. Maksudnya dia memang semangat untuk Asharif hari tu. Jadi dia memang disiplin. 3 kali solat subuh tu dia lah yang kejut. Turun naik, rotan ke, denda ke, semua pelajar Asharif botakkan kepala ke dia. Dia memang garang lah. Memang garang sebab dia nak yang terbaik sebenarnya. Jadi hari tu dalam keadaan-keadaan garang tu Umi boleh jumpa dengan
Ikram dia cakap, Ikram jom kita buat surprise kat Walid. Kita buat prank. Walid pun, Ikram ni buat lah dengan ustaz-ustaz ni. Alah Umi ingatlah cerita tu, kenangan tu, ya Allah. Kenapalah. Tapi sebenarnya dalam prank-prank tu sebenarnya nak, orang kata nak mengeratkan silaturahim tu yang sebenarnya. So mungkin terlalu ikut sangat kan dengan budaya-budaya yang semasa tanpa kita ikut, tanpa kita tahu kan. Salah ke, betul ke, apa akibat buruk kan. Kita main ikut je segala bagai. Di masa tu Ikram ni lah macam memaksa sikit lah Walid. Tapi sebenarnya arahan Umi lepas tu Walid terus merajuk. Lepas tu Umi pun terus pergi dekat Walid minta maaf. Semua ni salah Umi cakap dekat Walid. Sebenarnya nak sambut birthday semua-semua. Ustaz-ustaz semua dah takut dah. Dah gerun dah tengok Walid marah masa tu. Tapi Umi pergi pujuk Walid minta maaf. Walid cakap Walid tak suka. Lepas tu Umi cakap minta maaf sangat-sangat. So tak buat lah macam tu lagi kan. Tapi sebenarnya Umi nak, sebenarnya kenapa buat macam tu, Umi nak, sebenarnya nak mengeratkan lagi silaturahim kan dengan anak-anak supaya macam boleh bergurau lah. Itu sebenarnya niat je. Tapi jadi lain lah pula. Tapi setiap hari tu memang perkara tu memang tak dapat nak dilupakan lah. Jadi tahun ni Umi berazam, Umi dah tak nak buat apa-apa dah macam tu. Daripada tahun lepas lah sebenarnya Umi dah berazam. Masa last birthday Walid tu dah berazam tak nak buat apa-apa macam tu. Sebab Walid dah pesan dekat Umi. Sebenarnya dah cerita apa yang you buat tu sebenarnya budaya-budaya orang kafir. Umi tak tahu sebelum-sebelum tu. Jadi budaya-budaya orang kafir. Maksudnya contohnya prank ni sebenarnya orang barat dulu yang buat benda-benda macam tu. Dia panggil apa? Prank joke. Sebenarnya practical joke. Maksudnya bergurau-gurau nakal seperti tu kan. Tapi sebenarnya benda tu tak dianjurkan lah. Apabila Walid pernah cerita kat Umi ada satu kejadian prank ni, benda ni terjadi pada zaman Rasulullah kan. Ketika mana? Ketika orang Yahudi ni dia dekat pasar dia jumpa perempuan-perempuan muslim, dia tarik kain, dia angkat kain macam tu kan. Lepas tu dia lari. Ya, Rasulullah ni sangat marah dalam keadaan tu. Rasulullah kata ni memang perbuatan yang sangat tak bagus lah kan. Jadi Umi pun benda ni sebenarnya dia panggil prank lah. Prank, nak joke, nak berjenaka je sebenarnya. Tapi jadi bila mana Walid cakap Rasulullah yang marah sangat tu, Umi pun rasa macam apa yang aku buat selama ni tak betul. So perlu orang kata tinggalkanlah benda tu. Prank tu tak bagus lah sebab boleh menyebabkan menyakitkan hati atau mendatangkan benda-benda yang buruk lah. Menzalimi lah maksudnya dekat sini. Tapi kalau nak buat surprise tak apa. Belikan kereta dekat ayah. Benda-benda yang menarik yang menyebabkan boleh menyentuh hati. Boleh mengakrabkan lagi silaturahim. Itulah surprise kan. Dan dalam masa dulu pun Umi selalu macam, mungkin Umi sebab pergaulan apa segala bagai. Jadi terikut-ikut dengan tradisi dulu masa birthday Aina membeli topi lah, beli macam-macam lah. Jadi Walid pun cakap sebenarnya topi yang 3 segi tu pun ada kisah dia. Kisah dia yang mana? Yang mana masa ni zaman Andalusia ni zaman Spain dulu, zaman Sultan Muhammad yang ke-12. Yang mana Sultan Muhammad yang ke-12 ni jatuh dan tahta ni terpaksa diserahkan kepada orang ratu yang bernama Isabella. Lelaki dia nama apa saya tak lupa lah. Jadi masa tu Isabella ini adalah penganut Katolik tau. Penganut Katolik. Jadi dia melihat semua agama selain daripada Islam, Yahudi pun apa segala agama ni adalah pendahaka. Okay, sementara duk tunggu ni, duk Umi bercerita ni, kita tutup dulu. Okay, kita tutup dulu. Kita punya kukuskan. Kita kukus tau. Lemang kita ni kita tak bakar. Kita kukus dan kita tutup dan kita tunggu dia masak. So sementara nak tunggu dia masak ni, Umi bercerita lah sikit jadi orang Isabella ni dia segala agama selain daripada agama Katolik, maksudnya Islam, Yahudi pun segala adalah pendahaka kepada agama mereka. Ketika mana Isabella ni mengambil Andalusia iaitu Spanyol ni, maka dia memurtadkan semua orang lain. Memaksa meninggalkan segala amalan dan tradisi agama mereka, masuk ke dalam amalan mazhab mereka Katolik tu.
Yang mana untuk mengenal orang yang maksudnya berpindah daripada agama tu kepada agama Katolik, maksudnya murtad, dengan memakai topi. Dan jika mana yang tak nak ikut pun, topi kon tu lah, kon yang sambut birthday tu kan. Jadi ketika mana orang yang tak nak still tak nak ikut, tak nak murtad, dia akan hukum bunuh. Dan masa ketika hukum bunuh tu dia memakai pakaian macam tu, pakaian jubah, dan dia pakai topi macam tu. Jadi sebenarnya kita ni daripada kisah-kisah ni kan, dengan apa yang kita cuba amalkan, kita ikut ni sebagai taklid buta. Maksudnya ikut tanpa tahu, tanpa ilmu kan. Jadi bila kita ikut tanpa ilmu, kita terjebak dalam benda-benda yang mungkin menyebabkan sebenarnya sakitlah hati orang Islam tu kan. Jadi tanpa kita sedar, kita ikut sebenarnya. Dalam budaya memakai topi tu adalah orang yang sebenarnya murtad ikut kepada Isabella tadi. Jadi topi tu adalah sebagai tanda, bila letak atas kepala tu, tanda orang murtad. Orang murtad ikut kepada agama Katolik tadi. Jadi sekarang ni kita main ikut je tanpa kita tahu. Jadi benda-benda, jadi kita kena ubah satu benda, satu sikap. Bila kita nak ikut sesuatu tu, kita usul dulu, selidik dulu. Kenapa ni dibuat? Kenapa ini dilakukan? Dia pasti ada hujah-hujah dia. Dan memang dalam Islam perlunya kita mengamalkan usul selidik. Cuba kita amalkan usul siasat. Maksudnya usul dulu dalam bahasa bahasa Arab, dalam yang penggunaan adalah tabayyun Okey, itulah sejarahnya topi kon. Daripada jauh lagi dah nampak dah orang tu maknanya murtad dan masuk ke dalam agama depa lah. Kita orang Islam janganlah ikut budaya macam tu. Sebab kalau kita ikut maknanya kita menyerupai seperti orang murtad ketika mana kita tak tahu, tak apalah, Allah maafkan. Tapi bila kita dah tahu ni, jadi siapa yang dengar video ni, sebarkan. So maksudnya jangan lagi lah kita ikut. Kita ikut dengan cara apa? Bila kita sambut birthday, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dah berapa tahun dah kita diberi nikmat untuk untuk hidup atas dunia ni kan. Jadi betapa banyaknya nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita yang belum kita syukuri. Dan kita mulakan hidup kita, kita amalkan kita walaupun sambut birthday semua segala bagai dengan mensyukuri dekat Allah Ta'ala. Okey, nak tengok ya? Jadi kita tengok. Nak tengok ni. Pakai ni dulu. Okay. Dia sedang memasak. Okay, kita tunggu dia masak lah. Jadi sementara tunggu, nak cerita apa lagi banyak nak cerita. Okey lah, kita cerita pasal birthday Walid lah. Jadi Umi memang nak sambut dengan kenduri kesyukuran. Dan Walid ni, kita cerita pasal Walid lah sikit Walid ni orangnya macam mana? Lain orang, lain lah orang cerita pasal persepsi setiap orang yang berjumpa dengan dia tu. Sebab dia banyak muamalah dengan orang tu ikut pada keadaan orang tu lah, kebanyakannya. Dan Walid ni memang sukalah meraihkan tetamu. Dia suka layan tetamu. Jadi bini dia kenalah buat semua, masak ke apa ke, sebab dia memang suka layan tetamu. Jadi dah sempena birthday Walid, kita cerita pasal Walid lah kan. Nak cerita pasal siapa lagi? Cerita pasal Walid. Jadi Walid ni kalau ikutkan Umi kenal dia tu selepas kahwin. Sebelum kahwin tu tak kenal sangat, tak tahu sangat. Cuma tahu dia tu ada isteri, ada anak, semua itu je lah yang tahu. Tapi yang selain tu, dia macam mana, keadaan dia macam mana, apa semua tu tak tahu sangat Allah mempermudahkanlah jodoh kami dengan yang tak disangka-sangka. Dan Allah juga mempermudahkan kami berpindah dekat Mesir dan menjalankan madrasah, menjaga anak-anak hafiz ni. Dan daripada sini, Masya Allah, dengan Walid Umi dapat banyak sangat ilmu. Kalau nak cerita kan, satu benda yang Umi rasa macam ingat hari yang pertama Umi kahwin dengan Walid.
Kalau orang lain mungkin tak tahulah apa dia buat kan. Tapi Walid ni, pertama sekali apa yang dia buat dekat Umi? Dia cakap pergi ambil wuduk depan dia. Umi cakap dalam hati, sekolah ke ni? Kan? Ambil wuduk depan dia, dia nak tengok. Dia nak tengok ambil wuduk macam mana. Lepas tu dia suruh solat kuat-kuat tu macam budak sekolah tadika tu kan. Solat satu-satu kuat-kuat. Jadi Umi ni rasa macam Umi macam ni ke? Macam tak tahu kan. Tak tahu macam ni. Lepas tu Umi tanya kenapa nak cek-cek semua benda ni. Takkanlah tak reti solat kan. Jadi dia cakap sebab bila mana dia dah Umi jadi dia isteri dia, maka segala dosa Umi dia kena ambil tahulah. Dia kena jagalah kan. Jadi itu yang dia buat daripada Umi. Dan daripada situ memang kalau dulu masa Umi kerja, selepas maghrib je dia akan buka kitab lah. Buka kitab, dia mengaji. Dia sebenarnya dia murajaah. Walid ni dia murajaah apa yang dia belajar dulu. Jadi dia cerita kat Umi. Kan dia cerita kat Umi macam ni. So Umi dapat ilmu. Daripada situlah menyebabkan Umi membaiki diri Umi makin hari makin. Bukan Umi tak ada basic agama, Umi sekolah agama dulu. Tapi maksudnya dalam perjalanan tu kita sekadar ikut-ikut je kan, belajar buku untuk periksa je. Jadi kita tak orang kata tak betul-betul lah. Tak betul-betul nak ikut benda tu. Tapi bila duduk dengan Walid tu, Walid cerita macam ni. So Umi pun sendiri nak pakai tudung labur kan. Lepas tu bila datang Mesir ni, duduk dengan Walid. Selalu memang Walid memang nak Umi duduk sebelah dia selalu. Jadi memang kalau duduk dengan Syekh sekalipun Umi tiba-tiba ada Umi dekat sebelah tu. Jadi dalam masa muzakarah mereka tu, banyaklah ilmu yang Umi dapat. Dan daripada situlah Umi belajar perbaiki diri. Sampai sekarang Umi bernikab bernikab, especially dalam media sosial ni. Umi bernikab sebab Umi rasakan kalau nikab, tak pakai nikab, dia mendatangkan banyak fitnah, mendatangkan banyak keburukan. So dalam media sosial ni memang Umi pakai 100% nikab. Kat luar tu bila time makan ke belum sempurna lagi lah. Ni sebab semua benda yang mana Walid selalu cerita pasal Sayyidah Fatimah dekat Umi. Walid selalu dia bila birthday Sayyidah Fatimah, dia selalu seorang-seorang akan baca kisah-kisah Sayyidah Fatimah kan. Jadi Umi pun daripada situ ikut dan yalah, memang Sayyidah Fatimah adalah wanita yang paling mulia, wanita yang wanita penghulu syurga kan, wanita penghulu syurga, wanita yang terbaik yang mana sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang tak ada siapa yang dapat menandingi dia. Dan dia bukanlah orang yang kaya kan, tapi dia kaya di akhirat, kaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia di atas dunia ni dia susah kan, dia susah. Kalau nak bandingkan kesusahan kita hari ni, sesungguhnya dia susah kan. Pernah ada ketika waktu dia berbuka puasa, orang datang untuk orang datang untuk meminta makan, sedangkan dia cuma ada sebiji dia cuma ada kurma dan air je, dan dia bagi kepada orang miskin tersebut. Sedihlah kisah ni sebenarnya kalau ingat. Dan ketika tu anak dia kelaparan, Hasan dan Husain ni kelaparan dan Ali tanya mana makanan. Dia kata dia bagi sedekahnya kepada orang yang sedang meminta pada dia. Sehingga dia berbuka puasa hanyalah dengan air sahaja. Jadi betapa kalau nak berbandingkan dengan kesusahan kita hari ni, sesungguhnya kesusahan dia tu jauh lagi, sangat jauh daripada kita. Sangat jauh. Kerana dia ada satu fasa orang Islam itu di pulau, di pulau. Jadi dia sangat berkorban ketika makanan orang muslim dan muslimat ni tak dapat makanan, dia berkorban apa sahaja untuk bagi ke orang muslimat ni. Jadi dia sakit dia sebab tu. Jadi kalau kita ni sebab tu perlunya kita dalam keadaan susah macam ni, dalam susah macam mana pun perlu sangat kita kenal siapa tu Sayyidah Fatimah. Keadaan dia macam mana, sedangkan dia penghulu syurga, orang yang baik di sisi Allah Ta'ala. Jadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu Ta'ala ni tak ada lain, tak ada yang bukan. Dia tu Allah nak angkat darjat dia Allah bagi kesusahan dekat dia bertimpa-timpa kerana Allah nak angkat dia darjat. Maka bersyukurlah yang Allah sedang sediakan ganjaran yang hebat. Janganlah orang di luar sana bunuh diri berputus asa dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Kuatkanlah hati kuatlah hati. Baca, ada satu bacaan yang Umi boleh sharekan, kongsikan dekat sini.
yang mana ketika mana Rasulullah susah hati kan, susah hati, maksudnya inilah dia akan berdoa kepada Allah Taala dengan apa? Ya Hayyum Ya Qayyum birahmatika astaghith. Kan? Aslih li sya'ni kullih. Maksudnya ya Allah ya Tuhan, ku beri pertolongan kepada aku dan perbaiki segala urusan aku ni. Nanti Umi share lah doa tu dan makna yang lengkap lah kat situ. Jadi orang dekat luar yang sekarang ni dekat Malaysia especially dengar kabar yang menyedihkan lah bagi Umi kan. Menyedihkan. Bukan, yelah kita pun tak boleh nak salahkan orang macam tu. Jadi kita sebagai orang yang ada kemampuan, walaupun tak mampu nak beri apa-apa, tapi berilah kata-kata semangat. Sedarkan. Kuatkan mereka. Sebab orang ni kadang-kadang bila dia kuat, tak ada makan pun dia boleh jadi kuat tau. Dia tak ada, maksudnya bila hati dia tu berpaut betul-betul. Jadi kita ni sesama Muslim, kalau kita tak mampu nak dari segi nak bagi makan kat orang, kita tak mampu nak bagi duit, kita tak mampu nak hulurkan apa-apa, tapi hulurkanlah semangat. Bila nampak susah, tenangkan hati mereka tenangkan jiwa mereka. Jangan kita ni gi adu domba lagi. Jangan maksudnya alah iman setara mana kau ni, macam tu kan. Cakap apa ni kau ni tak ada iman nak bunuh diri. Jangan cakap macam tu. Tapi bagilah semangat kepada dia orang dalam keadaan susah macam ni. Bagilah idea. Kalau tak boleh mampu bagi duit, tapi bagi idea kan. Idea jual air ke apalah. Dan berpautlah kepada Allah Ta'ala supaya Allah bagi ilham dalam keadaan sempit macam ni. Allah je yang mampu bagi ilham. Ada banyak je kisah-kisah yang Umi tahu kalau Umi nak share kan. Dengan contohnya pernah kisah orang-orang alim ulama dulu sebenarnya banyak yang susah. Kalau dekat Mesir ni ada satu orang doktor, dia khidmat ke orang cuma bayar RM1 je. Tapi dia dah meninggal dah 2 tahun lepas. Dia khidmat ke orang dengan bayaran RM1 je. Sebab apa? Dia doktor. Dia ada semua. Sebab apa? Dia nak tolong. Dia nak tolong orang susah. Dengan bayaran RM1. Kita hari ni, walaupun kita senang, walaupun kita ada kepakaran apa-apa, kita tetap macam charge dengan harga yang tinggi kan. Jadi, kalau kita boleh ambil ibrah kan, kenapa kita nak buat benda tu semua? Kita ambil sekadar perlu je apa yang ada dalam dunia ni. Kerana negeri abadi kita tu adalah akhirat. Negara abadi kita itulah, waktu itulah kita nak dihisap. Waktu itulah sebenar-benar kesenangan. Jangan kata kita senang di atas dunia tapi sebenarnya kita susah di akhirat. Biarlah kita susah di dunia tapi senang di akhirat. Jadi kuatlah orang di Malaysia ataupun di mana sahaja. Kuatlah. Kuatlah kerana Allah Ta'ala. Dan bukan kuatlah kerana sesiapa, tapi kuatlah kerana Allah Ta'ala. Jadi ibu ayah memanglah kena lebih kuat daripada anak-anak. Sebab anak-anak mungkin tak faham. Tapi cubalah belajar supaya dia faham dan berdoalah kepada Allah Ta'ala. Sentiasa berdoa, jangan putus. Senjata orang Islam kena ingat, iaitu doa. Yang mana tidak ada pada orang lain, iaitu ada pada orang mukmin adalah doa. So jangan berhenti berdoa. InsyaAllah Allah akan leraikan segala kesusahan ni. Dan ketika Allah leraikan, masa ketika itu baru kita nampak hikmah. Dan apa perubahan pada diri kita ketika kita susah. Itulah yang macam dalam Walid dalam hidup Umi selalu belajar banyak benda daripada Walid. Umi seorang yang sangat memahati setiap sikap manusia tu. Jadi bila Umi duduk dengan Walid tu, dia kadang-kadang garang dia garang. Tapi Umi tak mampu nak bersangka buruk tu sebab kadang-kadang bila dia orang susah datang rumah, Umi tahu macam contoh dia, kami pun pernah lalui kesusahan duit dalam wallet dia cuma ada RM50 je. Tapi dia mampu bagi seluruh harta dia tu kepada orang tu bila orang tu sangat memerlukan. Macam tu lah Walid. Jadi Umi selalu tanya, kenapa dia ni? Dia tak ada duit dia boleh bagi semua. Macam mana hati dia? Umi selalu macam tanya dalam hati Umi. Tapi rupa-rupanya apa yang Walid lakukan ni, itulah yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah. Itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi mungkin yang lain Walid mungkin tak boleh nak ikut. Mungkin yang ini yang dia boleh ikut. Jadi Umi cuba sikit hari, sikit. Ikut. Dan berdoa suatu hari nanti sekurang-kurangnya bolehlah mengikuti
sebahagian daripada akhlak-akhlak Sayyidah Fatimah jadi supaya esok Sayyidah Fatimah mengenali Umi di akhirat esok Umi orang biasa je orang yang banyak lakukan dosa, tapi itulah pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa sedih lah pula kalau cerita pasal Sayyidah Fatimah ni, memang tak tahulah nak cakap macam mana. Sedih sangat. Dah sedih-sedih ni, mainlah kita tengok lemang kita berjadi dah. Masya Allah, dah nak masak dah. Cumanya kalau dah macam ni, kita cuba tekan-tekan dia sikit. Ambil sudu. Ambil sudu, kita tekan-tekan dia sikit. Tekan sudu, tekan-tekan sikit. Okay, kita tutup balik. Yalah, kalau kita buat sesuatu, contohnya masak. Kalau kita buat sesuatu contohnya masak, janganlah kita masak je. Jangan kita masak je. Kita jangan dalam kepala otak kita cuma masak je fikir. Masa kita masak ni, kita zikir, kita niat-niatkan yang baik, kita doakan kat anak kita, kita doakan kat suami kita. Yang selalulah Umi doa untuk Walid ni satu je. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau pemudahkanlah dia menjalankan segala amanah dia. Amanah dia jadi seorang ayah, amanah dia jadi seorang mudir. Apa yang dipertanggungjawabkan jawab kepada dia, maka Allah pemudahkan dia mengamalkannya. Itu je yang selalu, dan jadikanlah dia sebaik-baik lelaki seperti mana akhlaknya Rasulullah. Walaupun mungkin hari ini tak ada, itulah peranan kita sebagai seorang isteri yang mana kita jangan lihat suami kita tak mampu, itu tak mampu, ini tak mampu, ini. Sebenarnya yang tak mampu tu bukan kita, tapi Allah tu tak izinkan. Allah tak izinkan. Jadi kita ni kena doa. Kalau kita sayang dekat dia, kita doa bagi Allah, Allah bagikan dia kemampuan itu untuk melakukan itu semua benda. Itu yang kita patut buat. Jangan kita, kalau kita hidup nak orang kata terlalu nak nak cari minta, ini laki kena bagi ini, laki bagi ini. Umi rasa kalau kita sahabat baik pun, kalau kita bersahabat baik dengan dua orang, bukan suami isteri, kalau kita pergi kat sahabat kita, kau nak jadi sahabat aku, kau kena buat ini. Kau nak jadi sahabat aku, kau kena ini. Rasanya kita mampu bersahabat baik tak dengan dia? Tak mampu. Sebab namanya sahabat ini saling memberi, saling menampung segala kekurangan. Jadi kalau kita fikir macam tu, takkanlah suami kita tak jadi sahabat kita kan? Kalau sahabat kita kat luar tu kita boleh apa saja, suami kita patutnya lebih lagi lah. Sahabat tu. Jadi sebahagian tu dah ada masak dah. Jadi kita nak nak ambil, nak potong ni perlukan pisau, gunting dan pinggan lah. Okey. So, kita ambil satu untuk tengok. Kebanyakannya dah masak. Cuma ada sikit-sikit yang tak sepenuhnya lagi. So kita ambil lah. Ambil yang mana? Okey. So tutup. Okey. Yang ni. Okey, kita tengok dia. Okey, tengok ni dah masak dah. Lemak berkrim. Jadi kita nak tengok keadaan dia, kita buat macam mana, kita buka. Kita gunting dia. Tu yang senang pakai paper ni. Masya Allah. Dia punya. Okay, tengok. Lemang Cairo. So kita potong.
Sikit. Sebenarnya tunggu sejuk sebab nak tak sabar potonglah dulu. Lemang kita. Katanya tadi kena tekan lagi bagi dia padat lagi. Inilah lemang kita. InsyaAllah itu sahaja daripada Umi. Dan mana-mana yang tengah PKP ni nak cuba lemang daripada rumah, susah nak pergi beli, boleh cuba. Boleh cuba. Itu sahaja daripada Umi. Terima kasih kerana dengar celoteh Umi bercerita hari ni sambil buat lemang. Dan doakan dekat Walid sempena birthday dia. Semoga dia menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah SWT dan menyelesaikan tugas amanahnya dengan mudah dan berakhlak yang mulia, insya-Allah. Amin. Itu sahaja daripada Umi. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye.